Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang tasdik bisyar'i. Beriman artinya orang yang tasdiqun nabi wa tasdiqu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Orang yang membenarkan nabi dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum hakam agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu makna iman. Iman wa fussiral iman bit tasdiqi. Ditafsirkan iman oleh alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, itu dengan tasdik. Tasdik di sini dengan makna tasdiqus syar'i. Tasdik yang dibangsa pada syarak. Karena di sana ada tasdiqul mantiqi, tasdik secara mantiqi, yakni dengan makna al-ilmu bin nisbati wuqu'il haq bin nabi, mengetahui dengan nisbah berlaku kebenaran kepada diri nabi, tetapi dia tak terima, gitu ya. Seperti ahli kitab Yahudi dan Nasara. Mereka itu tahu Nabi SAW, artinya mereka itu ada tasdik mantiqi. Al-ilmu bin nisbati wuqu'il haq bin nabi. Tahu dengan nisbah kebenaran itu ada berlaku pada diri Nabi SAW. Tetapi mereka tidak terima. Ada adamu qabul, tak terima mereka. Jadi semata-mata tahu itu tidak boleh dihukum dengan iman. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu Yahudi dan Nasara ahlul kitab akan dia Nabi seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan lebih daripada itu. Dalam tafsir Qurtubi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab tanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni Yahudi, tapi masuk Islam. Masuk Islam. Dulunya ahlul kitab. Sayyidina Umar tanya, "Hei Abdullah, apa kamu kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sebelum Rasulullah datang ke Yathrib, datang ke Madinah. Bahkan kata Abdullah, bahkan lebih daripada aku kenal anak aku sendiri. Kerana barangkalinya anak aku walau keluar daripada perut isteri aku, belum tentu aku bapaknya. Tapi bukan maksudnya dia menuduh jahat pada isteri dia, tapi nak bagi tahu bersangat kenalnya dia terhadap Nabi, lebih daripada kenal anak-anak sendiri. Nah, begitulah ahlul kitab. Tapi kalau tak terima hanya ma'rifah tapi tak terima, tidak ada iz'an wal qabul fil qalbi, maka tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan beriman pada
Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu mesti terima, setuju di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Taala, ulaika kataba fi qulubihim iman. Mereka itulah yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam hati-hati mereka itu akan iman. Jadi tempat bagi iman tu di dalam hati. Apanya? Yani iz'an wal qabul, setuju dan terima tu di dalam hati. Kalau setuju dan terima di lidah, iqrar dia panggil. Al-iqraru bil lisan, mengakui dengan lidah, itu dipanggil Islam, Muslim. Jadi iman dan Islam ini kalau disebut dengan secara bersama-sama, Islam dan iman, maka makna dia tu berbeza. Itu dah. Tetapi kalau sebut dengan secara berasingan, sebut iman saja atau Islam saja, maka maknanya sama. Gitu. Idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Iman dan Islam itu apabila kita sebut sekali, serentak, iman dan Islam, wahai orang Islam, wahai orang yang beriman, maka iftara, mana makna dia itu berlain-lainan. Mana orang Islam, orang yang mengakui dengan lidah, tapi orang yang beriman, orang yang mengakui dengan hati. Tapi kalau sebut sekali saja, wahai orang beriman, atau wahai orang Islam, maka orang beriman ialah orang Islam, orang Islam ialah orang beriman. Itu. Jadi Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Mereka itu apa? Yakni telah tasdik di dalam hati, telah iz'an wal qabul fi qalbihi, fi qulubihi. Mana setuju dan menerima di dalam hati-hati mereka. Idzanu dialis salati, apabila diserukan kalian kepada sembahyang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila diserukan kepada kalian pada sembahyang Jumu'ah. Jadi Jumu'ah itu boleh baca dua wajah, Jum'ah, Jum'ah atau Jumu'ah bisukunil jim atau bidhammil jim. Dengan baris depankan jim, Jumu'ah, dan boleh juga dengan matikan jim, Jum'ah, Jum'ah. Gitu, Jum'ah. Sebab apa dinamakan Jum'ah? Karena hari ini ialah hari jam'i, berhimpun, hari perhimpunan. Dan salah satu daripada nama kiamat juga ialah Yaumul Jam'i, hari berhimpun. Setahun sekali manusia pakat berhimpun ramai-ramai. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, wukuf di padang Arafah. Ramai penuh putih, mukek-mukekmu. Itu sebagai latihan setahun sekali untuk mengingati pada hari akhirat, Yaumil Mahsyar. Seminggu sekalinya kita ni hari ni latihan pakat berhimpun pada hari Jumaat beramai-ramai. Ini supaya kita orang yang kebiasaan sudah dilatih, ditarbiyah dengan syariat ni, tidak terkejut apabila ditiup sangkakala yang kedua. Tak terkejut. Pasal dah sedia dah berhimpun. Dah biasa dah berhimpun ramai-ramai pada hari Jumaat. Tapi bagi orang yang tak biasa hari Jumaat, bila ditiup sangkakala yang kedua, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kata mereka itu, ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkit kami daripada tempat tidur kami? Jadi kubur tu diumpamakan seperti tempat tidur, tapi sebenarnya bukan tempat tidur. Itu alam antara dunia dengan akhirat, dipanggil barzakh. Satu lapis. Tak kena di atasnya masa seperti sekarang ni lah. Orang yang mati di akhir
sebelum tiup sangkakala yang pertama pun tetap merasai apa-apa di alam barzakh seperti orang di zaman Tok Adam dulu hak meninggal. Jangan kita fikir ish lama kesian orang hak mati dulu-dulu dia. Lama baik mati hak dekat-dekat sekejap. Nah, sama saja. Karena kita ni di alam dunia duduk di bawah gerak matahari dengan bulan. Maka ada orang panggil suntuk masa. Sebab tu masa ni dikira bergerak matahari dengan bulan. Apa itu as-sa'ah? Apa? Masa, apa itu masa? Ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Maka sebab tu manusia boleh kira setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari berapa jam, sejam berapa minit, seminit berapa saat. Kerana bergeraknya matahari dengan bulan. Itu masa. Adapun jam ni penanda saja. Kita tak boleh nak undur. Boleh nak undur jarum jam, tapi masa tetap bergerak. Matahari dengan bulan tetap bergerak. Dan kita duduk di bawah dia. Allah yang menjadikan. Allah tidak mengenal di atasnya masa. Tak mengenal di atasnya minit, saat, hari, bulan, tahun. Kerana dia qadim, sedia kala. Tidak ada awal bagi adanya dan tak terima berubah. La awwala li wujudi wa lam yataghayyar. Tidak ada permulaan bagi ada dan tidak terima perubahan. Pasal Tuhan tidak duduk di bawah rumput suntuk masa. Yang duduk di bawah rumput suntuk masa ni kita. Keluar je daripada perut ibu kita, mulalah masa kita, tempoh kita. Umur sehari, umur 2 hari, umur 3 hari, umur 7 hari. Sebulan, 2 bulan. Sampai sedetik saat ni ada orang 40, 50, 60, kita 30 lebih dah duduk bawah rukuk suntuk masa ni. Tuhan tak mengenal di atasnya rungkut suntuk masa. Pasal tu Tuhan tak terima perubahan. Kita terima perubahan. Tak ada di kalangan kita ni lahir tu berapa puluh tahun dah tetap baby lagi ada. Ada. Kita jumpa bayi kan tepi jalan, tak tahu surat beranak dia bila. Kita ambil kutip, jaga dia berapa tahun? 40 tahun jaga. Baby lagi. Tak ada. Ada. Hanya umur berapa baby ni? Baby ni umur 40 dah ni. Mama. Baby lagi umur 40. Bapak baby ada. 40 dah. Berubah tak? Berubah. Karena berubah itulah menunjuk kata kita tu baru. Itu al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Maka tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Maka dapat natijahnya al-alamu hadithun. Alam ini baru. Tiap-tiap yang baru tak terima di akal kita tu dia berubah dengan sendiri. Wa kullu hadithin fala buddalahu sani'un. Maka tiap-tiap yang baru tu pasti ada sang penciptanya. Mesti ada yang merubah dia. Tak payah fikir banyak-banyak lah. Ni, orang hisap okok lah. Okok yang boleh pendek sampai ke puting tak ada orang hisap. Berubah lah. Berubah. Tiba-tiba je beli sekotak, puting belakang. Ada? Tak ada orang hisap. Itu mesti jin. Mesti ada. Tak berubah dengan tak ada siapa dia yang berubah. Kayak gitu. Mudah saja. Jadi pasti ada yang menjadi, yang mencipta, yang membaru, yang merubahkan kita. Itulah Tuhan dia panggil. Tuhan. Apa Tuhan? Tupanan tumpuan yang kita tak boleh nak lepas daripada dia. Walaupun sebutir pasir, sebutir zarah tak boleh. Maka sebab tu ketaatan kita wajib. Kita kena tunggalkan kepada dia. Itu. Hatta taat kepada selain daripada dia tu mesti tidak ingkar dengan perintahnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada jenis ketaatan kepada makhluk di dalam derhaka kepada sang pencipta. Karena dia yang menjadi dan kita pasti akan bertemu dengan dia. Bila dah kita tahu lagu tu, dia yang menjadikan kita,
Dia yang memerintah kita, yang menyuruh, melarang kita. Apa yang disuruhnya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Maka segera bersegeralah kalian kepada zikrillah. Zikrillah ini maknanya kepada sembahyang. Karena sembahyang itu ialah zikrullah. Dalam Quran sebut aqimis solata li zikri, dirikan olehmu akan sembahyang untuk ingat kepada aku. Jadi sembahyang itu sendiri ialah zikrullah. Bukan hanya golek sembahyang itu, tidak. Zikrullah. Karena kita duk sebut nama Allah kan. Mula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu dia panggil as-salah. As-salah fi syar'i. As-salah sembahyang dari segi lughatan, dari segi bahasa, ad-du'a bil khairi. Doa dengan kebaikan. Itu sembahyang dari segi bahasa. Itu doa dengan kebaikan. Sebab tu salatul jinazah, sembahyang mayit, sembahyang jenazah tu, setengah ulamanya memahami as-salatul jinazah, semaya jenazah ni ialah as-salah bermakna lughati, semaya dengan makna bahasa. Pasal tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan duduk salah rokok sujud, semaya-maya kata ni. Nampak sangat tak pernah semaya. Tak ada rokok sujud. Pasal bukan duduk sembah maya. Pasal takbir pak. Nah, itu untuk berdoa kepada Allah bagi mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kayak gitu. Jadi tidak ada rokok sujud, tidak ada tasyahud, tidak ada seperti pergerakan-pergerakan sembahyang lain. Jadi setengah daripada ulama kitanya berpendapat sembahyang jenazah itu ialah sembahyang dengan makna bahasa, yakni ad-du'a'u bil khairi lil mayyiti, doa dengan kebaikan untuk si mati. Tapi ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Kerana dibinanya pendapat itulah keluar pendapat sembahyang jenazah tidak memerlukan wudu. Pendapat yang lemah di dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh kita nak guna, boleh ketika mana sempit waktu. Contoh seperti orang nak akad takbir dah, semaya-maya. Air pun tak ada. Masalah air tak selesai-selesai. Contoh. Tak bukan di sinilah, di negeri lain punya tempat. Di tempat lain-lain. Macam mana? Tak boleh sembahyang? Ya, kalau mengikut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita, tak sah sembahyang jenazah tanpa berwudu kalau dia berhadas. Maka ketika tu untuk tidak menyia-nyiakan, boleh kita taklid pada pendapat yang dhaif di dalam mazhab kita Syafi'i, iaitu sembahyang jenazah itu bukan sembahyang dari segi syarak, tapi sembahyang dari segi bahasa. Senyap-senyap naik Allah. Pakai tebar ada ni. Tapi tak boleh guna saat air itu macam air terjun. Jangan guna pendapat dhaif ketika mana masih keluasan. Ana pendapat yang dhaif ni, ya hukum fiqh ni iza daqat ittasa'at. Apabila waktu tu sempit, suasana yang menekan, masyaqqah, payah, maka hukum jadi luas. Ittasa'at. Wa iza tasa'at, apabila keadaannya luas, tak ada apa-apa yang menekan. Air sumimpu ada, air kolah ada, air terjun ada. Banyak air, tiba-tiba pergi semaya juga tak pakai wudu, tak sah. Dhaqa. Hukum jadi sempit. Jadi kalau kita tahu pendapat yang dhaif ni, boleh apa? Boleh beramal time sempit. Bukan masa keluasan jangan beramal masa luas. Masa sempit boleh kita beramal. Karena pendapat mu'tamad dalam mazhab kita, sembahyang jenazah itu juga ialah sembahyang dari segi syarak. Apa sembahyang dari segi syarak?
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'it makhsusatin. Nah, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Jadi semaya-maya itu ada tak perkataan? Ada. Takbiratul ihram. Nah, baca Fatihah, ada kan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Ada tak beberapa? Ada. Sunatnya diangkat tangan. Nah, sunat angkat tangan ni kerana melihat perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Karena tidak diriwayatkan, tidak berjumpa dalam mana-mana riwayat Rasulullah mengangkat tangan. Lalu ulama kita mengambil faham sunat mengangkat tangan juga 4 kali itu takbir ni mula. Takbir ni mula. Allahu akbar. Tak angkat tangan tak apa. Allahu akbar. Allahu akbar. Sunat ke angkat tangan? Sunat ke tak sunat? Mazhab kita sunat. Pasal apa sunat? Mana hadisnya? Tak ada. Lepas tu ada perbuatan, riwayat perbuatan Abdullah bin Umar. Boleh ke? Bukan Nabi yang buat, Abdullah bin Umar yang buat. Boleh. Karena Abdullah bin Umar orang yang sangat kuat mengikut Rasulullah SAW, hatta perkara yang jibiliyah atau perkara yang adat. Jibiliyah ni mana adat, kebiasaan. Rasulullah jijak di mana, Abdullah bin Umar jijak situ. Rasulullah tunduk di mana, dia tunduk situ. Kuatnya dia mutaba'ah, mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perkara yang bangsa jibiliyah Abdullah bin Umar kuat mengikut Rasulullah, apalagi perkara hak bahasa ibadah. Jibiliyah ni macam ni lah. Rida, jubah, janggut, serban, kopiah. Ini jibiliyah. Karena Rasulullah orang Arab, maka Rasulullah pakai pakaian kebiasaan orang Arab. Gamis, jubah, serban, kopiah. Itu ya. Kemudian janggut Rasulullah zaman dulu tak ada IC. Tak ada kad pengenalan. Nak kenal orang tu menganut agama apa dilihat pada tampak wajah dia. Kalau Yahudi janggutnya panjang. Misalnya cukur. Mana dia Yahudi ni pasal muka. Sekarang tak boleh kenal gitu. Lama ada orang cukur misal janggut panjang. Yahudi ni bapak punya Yahudi. Padahal dia orang Islam tak boleh. Sekarang sudah berubah dah. Sudah berubah orang panggil pengenalan orang tu. IC. Pakai seluar pendek, singlet, mata dia sepek. Makan tengah hari. Bulan Ramadan. Cina kali ni tak apa kok. Rupa-rupa cek IC Islam. Nak kata apa? Tak boleh nak dicam dengan muka dah sekarang. Ya IC dah. Jadi dulunya nak cam orang tu apa agama, dicam pada zahir wajah dia. Jadi kalau janggutnya panjang, misalnya cukur, itu Yahudi. Kalau misalnya panjang, janggutnya cukur, itu Kristian, Nasrani, Masihiyun. Maka khaliful Yahud wan Nasara. Menyalahi olehmu akan orang Yahudi dan Nasara. Mana? Misalnya ditipiskan, janggutnya dirapikan. Ni Islam ni, tengok pemuka tahu dah. Jadi IC, kad pengenalan. Itu zaman dulu. Sama juga surat beranak gaul mana ada zaman dulu. Pendaftaran negara tak ada, pendaftaran kelahiran tak ada. Cara zaman dulu tu beza. Kerana mengikut uruf zaman, suasana zaman. Zaman kita ni tak boleh gitu. Ada orang panggil antum a'lamu bi umurid dunia tu. Gitu. Jadi kalau kita pakai serban, pakai jubah, ini dipanggil sunnah jibiliyah. Kerananya nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tapi bukan hanya itu. Yang mengikut Rasulullah sebenarnya ialah innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu hak sebenar. Jadi kalau mengikut sunnah jibiliyah begitu kuat Abdullah bin Umar, mimba bil aula, lebih-lebih lagi pada ibadah. Pada itu sunnah jibiliyah saja. Ibadah lebih-lebih lagi ikut Nabi. Maka ada riwayat Abdullah bin Umar kat tangan mayit, semayan solatul jenazah, maka sunat diangkat tangan juga. Itu af'alun. Muftatahatun bitakbiri, dimula dengan takbir. Takbir apa dipanggil? Takbir taharrum. Kenapa takbir taharrum?
Dia panggil, karena hadis Nabi kata tahrimu takbiru wa tahlilu taslimu. Diharamkan benda yang halal dengan sebab takbir dan dihalalkan benda yang haram dengan sebab salam. Maka dipanggil takbiratul ihram. Mana? Hak halal tu, hak ada cok halal tu, burger Ramli, McDonald, nasi kabu, nasi daging, halal tu, betul tak? Dengan sebab Allahu Akbar haram saja. Ni haram saja. Nasi kabu haram. Apa? Takbiratul ihram. Mana boleh? Allahu Akbar nanya. Makan burger. Tak boleh, haram. Batal sembahyang, betul? Itu dipanggil takbiratul ihram. Ada lagi takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni takbir berpindah rukun ke rukun fi'li. Daripada qiyam nak rakaat. Allahu Akbar. Itu. Tu dipanggil takbir intiqalat. Bukan takbir rakaat. Ni banyak ni. Tu email hang tak mengaji fiqh kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat dulu. Allahu Akbar. Siapa aja? Abahmu. Ngaji di mana? Kalau sudah rakaat, tak ada Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Takbir itu bukan rakaat, takbir itu berpindah. Daripada qiyam kepada rakaat, daripada iktidal kepada sujud, daripada sujud kepada duduk antara sujud. Maka tengok ke mana? Mula bergerak bila? Mula itulah yang sebut tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Siapa di tempat hak rakaat dia, habislah rakaat akbar. Penuh dalam gerakan dia tu zikrillah. Itu. Gitu hak betul. Bukan bangun dulu, gerak dulu, bukan. Banyak orang buat gitu. Perasan tak? Dia bangun dulu. Kita ramai orang. Sami Allahu liman hamidah. Di mana lagu tu? Tunggih dulu sujud baru. Allahu Akbar. Imam tak selalu buat lagi. Tak betul. Imam dah sujud sebab nak jaga makmum tak lagi. Tak kena jaga. Kata kita kena ajar hukum. Makmum pun janganlah berlomba dengan tu imam. Makmum bunyi ra akbar imam habis, baru dia boleh bergerak. Nama dah makmum. Imam ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam tu untuk diikut. Bila ikut tu imam kena pergi dulu. Tapi imam dia dah sujud. Dah selesai baru dah sujud dah dijigak orang. Allahu Akbar. Tak kena tu. Sebab dia nak jaga orang belakang. Dia nak jaga, dia tak jaga diri dia sendiri. Salah tu. Jadi, kita makmum ni jangan bunyi tu kita bar dah Ini baik semaya seorang. Betul? Kita tak tahu jalan ke Putrajaya. Awak tahu tak? Tahu. Saya ikut awak dah deh. Beres. Ikut apa kita duduk sama dengan dia? Betul? Kawan-kawan dia exit, kita straight pakai serembang. Sesak kita. Apalagi kalau kita mendahului dia. Kau ikut demo? Beres. Dia pak dulu depan ikut. Tak ikut dia panggil itu. Ikut ni maksudnya orang yang kita ikut tabi' kal matbu'. Mesti orang panggil kena pergi dulu. Sama semaya pun gitu juga. Tu imam sudah dah siapa hak rakaat. Tu imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bunyi ra akbar barulah kita pun Allah. Gitu. Bukan bunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru tu imam kita bar dah kita nak pergi ke mana? Lorak gimana? Baik semai sore nak cepat. Dia berlomba dengan tu imam tu. Dia bangun dulu. Lambat nak tu imam ni. Ni aku yak dah kena pilih tu imam muda dah tu ni. Tu imam tua. Jadi jangan bunyi tu imam tu kita bar jangan. Biar bunyi bar imam baru kita nak betul. Tu baru betul. Jadi tu imam tu dia nak bergerak. Nak daripada sujud kedua nak naik ke
rakaat seterusnya. Itu panjang daripada daripada sujud. Dia sunat duduk-duduk istirahat. Lepas tu naik. Jadi Allahu Akbar. Barulah kita. Gitu. Aduh, maka sebab tu bagus tajuk hari ni. Sahkah Jumaat aku? Tak ada nak cara Jumaat pakai semaya dulu tu. Bergelepad dah. Banyaklah kita kena beki. Macam amin je kan. Kita dalam mazhab Syafi'i ini bukan mengamin Fatihah imam. Sunatnya kita amin serta amin imam. Beza tu. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah ya beza. Beza. Nak cara Jumaat pun beza. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, bilangan Jumaat sekurang-kurangnya 3 sah. Ahlul Jumaat dia panggil. 3 sah dah. Kita dah. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali 40 ahlul Jumaat. Kerana riwayat yang lain. Nabi semaya dia ubah 40 bilangnya. Inilah orang panggil sekurang-kurang sah Jumaat. Ahlul Jumaat mesti 40 orang. Yang ahli Jumaat, laki-laki yang akil balik, mustautin, yang mesti kena dengar khutbah. Daripada khutbah pertama, khutbah kedua, mana dengar khutbah ni, dengar rukun-rukun khutbah. Tak apa hak tengah tu makan buah-buahan tempat dia tidur. Tak apa. Yang penting rukun khutbah tu dia kena dengar. Mana rukun khutbah? Alhamdulillah, selawat ke Nabi. Kemudian ittaqullah, berpesan dengan takwa Allah. Ayat Quran yang kamil. Kemudian doa. Dia dengar tu. Hak tengah tu tak apa. Hak tu majlis kita ya bubuh untuk piak sikit. Dia ni. Buah-buah tempat tak aku ni, dia piak buah-buahan. Makanlah buah-buahan tu demi maju negara kita yang sedang membina Madinah, Madani dan sebagainya. Hak tu ya salah. Dia tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Yang penting dia kena dengar rukun khutbah. Tu. Mustautin. Tu 40 dikira je. Macam hamba ni bukan mustautin di sini. Hamba ni bermukim. Tak boleh dikira dengan hamba. Jadi bukan 40 tu kira kepala orang. Lebih 40 dah ni Ustaz. Kalau lebih pada 40 ni bukan mustautin belaka tak jadi. Kena mustautin. Itu beza ijtihad. Kalau mazhab Hanafi itu 3. Ada dah ahli Jumaat. Kita dah 40 bilangnya dia sekurang-kurang. Itu. Kalau lebih tak apalah. Jadi sama juga amin. Itu kalau mazhab Hanafi mengaminkan Fatihah imam. Batu imam tak sunat dah kata amin. Waladhdallin. Amin. Tu imam tak amin tak apa. Dia tak sunat dia. Tu mazhab lain. Kita dah. Kita punya sunatnya amin serta amin imam. Jadi bila tu imam waladhdallin, jangan kita gaduh amin. Tunggu tu imam dulu. Tu imam kita amin. Itu kalau mengaji kitab fiqh yang gitu. Tapi tak jadi gitu. Tu imam jadi mazhab Hanafi juga. Apa? Waladhdallin. Baru tak kenapa amin. Habis dah amin. Kodek aku nak amin dah ni. Aduh, macam-macam. Jadi perlu kau gini sebenarnya kita memerlukan kepada tafakuh fiddin. Mengaji. Banyak. Sama juga macam niat. Kita niat dalam mazhab Syafi'i pada sembahyang khususnya. Itu maksudnya apa niat? An-niyatu bimakna qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Qasad ni maksud apa? Sedar. Qasdu syai' sedar mengerjakan sesuatu, muqtarinan bi awwali fi'lihi. Disertakan kesedaran tu di awal pekerjaan tersebut. Sembahyang awal pekerjaannya apa? Takbiratul ihram. Maka kesedaran kita mengerjakan ibadat tersebut mestilah di dalam takbiratul ihram. Itu dia panggil muqaranah. Kuat apa ni weh? Ada 10 minit ya. Mesti di awal, mana di awal? Jadi takbiratul ihram. Ketika mana kita Allahu Akbar. Ketika kata Allahu Akbar takbiratul ihram tu sedar. Aku semaya fardu zuhur. Contoh, aku semaya zuhur ni, aku semaya fardu zuhur ni. Tak boleh aku semaya zuhur tu banyak, ada sunat, Aku semaya fardu zuhur ni, mungkin duk berok. Gitu. Yang gitu. Kalau Jumaat syaratnya sah mesti berjamaah. Maka menyedari kita tu berjamaah mesti di dalam takbiratul ihram juga. Mana ketika mana Allahu Akbar dalam hati tu sedar.
Seolah-olah sebelum tu tak sedar. Bukan tak sedar sungguh, seolah-olah saja. Kenapa? Karena tamyiz bainal adat wal ibadah. Nak bezakan di antara ibadat dengan adat. Jadi seolah-olah saja sebelum tu tak sedar. Sebenarnya sudah sedar. Tapi kesedaran itu mesti kita sedar benar-benar. Allahu Akbar. Ketika mana kata Allahu Akbar tu, aku semaya fardu Jumaat imam. Aku semaya fardu Jumaat makmum. Habis. So, aku semaya qasa. Fardu ta'arud. Jumaat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya ta'yun atau ta'yin. Nah, imam atau makmum ta'yin nafsih dipanggil, menyata diri. Gitu. Senang tak? Senang. Nah, Allahu Akbar. Gitu je. Sebab tanya kita ke bawah dada ni tak siapa 1 kilometer. Siapa? Allah. Oh, jauhnya. Dia hok panjang tu kalau takbir intiqalah, mengikut gerakan kita tu. Kalau duduk sujud ke duduk antara dua sujud. Nah, itu dekat aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak naik pula Allahu Akbar supaya penuh-penuh gerakan kita tu dengan zikrullah. Jadi kalau bawah telinga ke bawah dada, itu tak sampai 1 kilometer, dekat saja. Nah, jadi kalau kita semua Allahu Akbar. Ketika mana kita kata Allahu Akbar tu, sedar. Aku semaya fardu Jumaat imam. So, itu dia panggil niat. Lagu tu. Nah, kalau wasuah, mana orang ni tak boleh. Mana orang yang stres, banyak tekanan perasaan kau gapo tak tahu jadi Allah, ayah aku buat gapo ni duk berok kau. Rasulullah. Baca sak khabar kau jadi pening. Jadi terlalu wasuah. Maka wayunda bunutku kubailat takbir. Sunat dia betul-betul dulu sebelum sedikit daripada takbiratul ihram. Supaya apa? Liusa'lul lisan qalbi, supaya menolong oleh lidah akan ingatan hatinya. Jadi kalau hidung dia macung, kulitnya putih merah-merah, orang Arab, maka katanya apa? Usolli fardal jum'ati makmuman. Karena dia orang Arab. Dah kita hidung kepek, kulit sawa mata, tak usah duk belagak Arab. Melayu lah. Kan sebenarnya. Sebelum nak takbir, kita jenis banyak projek dalam kepala ni banyak sangat. Nak beli seming lagi, nak konkrit ni, banyak. Jadi tak boleh, jadi wasuah. Allah, aku doa gapo ni, ya Allah. Tak sedarnya aku ni. Seolah-olah begitulah. Jadi untuk begitu, lidah dia nak menolong ingatan hati dia, sunat sedikit sebelum takbir tu, dia aku semaya fardu Jumaat makmum ni. Allah. Ke dekat tu. Terngiang-ngiang ada di telinga dia. Gitu. Masalah kitanya mengaji cara tak betul. Tu sebab tu jadi wasuah tu. Usalli lillahi ta'ala. Usalli ke singkasa. Bahas itu dulu. Usalli fardu. Biasa fardu. Fardu kok ilmu nahwu pula situ. Tu belum lagi terjemahan. Sahaja aku sembahyang atau sengaja sembahyang olehku akan fardu bagi zuhur. Allah. Payah lagu tu. Itu tata bahasa. Dalam kitab tu begitulah tata bahasanya diterjemah gitu. Tapi praktikalnya tidak begitu. Macam kita baca surat khabar lah. 7 hari bulan 7. 2023. Berlaku di kilometer 40. Kemalangan antara lori dengan motor. Kayak gitu ayat dia tu gitu. Tapi bila kita nak accident gitu ya. Tak perlu antak. Mana kau kini dah baca surat khabar. Ni. 7 hari bulan 7 20. Allah. Tak gitu. Kita pendek je. Mana kau ni baca. Accident gitu ya. Kayak gitu. Sama. Baca kitab tu memanglah sahaja sembahyang olehku akan fardu bagi zuhur 4 rakaat tunai hal keadaan aku menghadap akan kiblat kan. Panjang ya. Apa sebenarnya pendeknya usalli aku semaya, fardu. Jumaat, makmum, imam, mudah ya. Makmuman, imam. Jadi ketika mana kita tu Allahu Akbar
Tika kata Allahu Akbar tu, aku semaya fardu Jumaat, imam ni. Bukan duk begok ni, bukan duk baca sahabat, bukan duk ngopi, bukan duk ngeteh. Besar. Macam kita duk makan nasi lah orang telefon. Mak nak kawan. Duk makan nasi ni telefon kayak gitu. Sedar tak? Sedar. Telefon mah ni kawan nak makan nasi ni, kayak gitu. Bukan kata, mak nak kawan. Tak tahulah, aku pun pening juga nasi tak masuk-masuk, turun naik. Tak sedar duk kawan begitu kau. Dah. Jadi mudah je sebenarnya kalau mengaji cara yang betul. Nah, tak perlu kita nak usolli sebelum tu. Tapi bukanlah jangan usolli, bukan sunnah. Ini bid'ah dah, bukan gitu. Maksudnya kalau mengaji cara betul, Allahu Akbar. Mazhab kita paling mudah sekali. Pasal dalam hati itu sedar, aku semaya fardu Jumaat, makmum. Tak sedar, kau duk bego. Kau duk baca sahabat. Nah, mudah saja. Bagi orang yang betul-betul wasuruah, tak boleh nak ingat dia buat gapo. Sebelum angkat takbir, kata, kalau bahasa Melayu, dia orang Melayu. Aku semaya fardu Jumaat, makmum ni keduk belok. Aku semaya fardu Jumaat, makmum keduk belok. Allah. Kayak gitu. Kan mudah. Kau lambat nak takbir. Hari ni kata aku semaya fardu Jumaat, minggu depan baru takbir. Gitu. Memang tak ingat lah kalau gitu. Sekejap je. Lepas kata tu, Allah selalu terngiang-ngiang tak di telinga kita. Itu tujuan talafuz biniyat. Itu. Jadi, kalau kita mengaji cara yang betul, insya-Allah kita tidak akan gelap gelemak zulumat di dalam mengerjakan ibadat. Tapi kalau kita mengaji cara tak betul, maka ingat kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, kullu man bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Maka sebab tu jangan kita segar-segar mengaji. Nak surah kita ni dihidupkan dengan kuliah-kuliah, bukan tajuk-tajuk. Tajuk-tajuk seminggu sekali ni tak apalah. Tapi tiap-tiap malam tu biar tafaqquh fiddin, ngaji akidah betul, ngaji fiqh, ibadat, muamalat, munakahat dengan betul, supaya kita beramal dengan cerah, tak gagal, tak gelap lemak zulumat. Kalau kita tak pakai kitab, tak pakai mazhab, ustaz tu kata, ustaz ni kata, ustaz ni kata gini, ustaz tu kata, dah masing-masing tajuk belaka, masing-masing mari goreng belaka, hangit belaka lah. Kalau mengaji ni ada kitab, dia tak boleh goreng. Dia tak boleh goreng sampai hangit. Jadi dia kena mengikut kitab, selaras, senang belaka. Kayak gitu. Jadi kalau dia hurai salah dengan kitab tak kita pegang. Barulah cerah kita buat amal tu tak gagal. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada siang hari ini mendapat manfaat, terutama pada diri hamba sendiri dan pada ahli jemaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fattihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,